Bersua kembali, pemberian allowance kepada pelajar yang melakukan latihan industri dilihat wajar diberikan bagi memberi semangat dan motivasi untuk bekerja. Sekiranya tidak, ia mampu menjejaskan produktiviti seseorang pelajar itu yang menimba pengalaman bekerja semasa tempoh belajar. Isu membabitkan tidak menyediakan allowance latihan industri kepada pelajar dilihat masih diperkatakan oleh banyak pihak, terutama pelajar universiti. Walaupun ia masih belum diwajibkan pada syarikat swasta, namun kewajaran untuk pemberian allowance tersebut wajar dipertimbangkan oleh semua majikan. Menurut Graduan Perubatan Sekretari UiTM, Dr. Muhammad Fitri Zainuddin, ketiadaan pemberian allowance praktikal mampu menjejaskan produktiviti pelajar latihan industri. Juga membantulah dalam emosi seseorang itu, sebab allowance itu kita kata memberi semangat untuk mereka. Jika tak ada, sekarang pun kewangan dan adalah merupakan satu kita panggil punca kepada pelajar yang belum ada punca gaji yang tetap. Jadi allowance itu sebenarnya dapat memberikan semangat untuk mereka. Kalau tiada allowance ini, dia akan secara tidak langsung bila bekerja tu orang akan rasa macam terpaksa, lepas tu tak bersemangat. Beliau yang juga pakar sekretari Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM berkata, bebanan yang ditanggung pelajar itu dengan pemberian allowance dilihat perlu diambil kira oleh majikan untuk menjadi pemangkin kepada mereka. Ini kerana apa yang diinginkan industri luar kini adalah kebolehpasaran graduan universiti menyumbang semula tenaga dan kepakaran mereka kepada masyarakat serta pembangunan negara. Selain itu, peningkatan kos sara hidup juga mendorong untuk keperluan majikan memberikan allowance kepada mereka. Cost of living yang sekarang ni agak tinggi, agak wajar kalau diberikan juga salary itu kepada student intern tu, kerana ialah memudahkan mereka untuk pergi ke kerja. They need the money as well untuk live kan. So yeah, I need these days sangat wajar lah kena ada. Sementara itu, Naib yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP UiTM Shah Alam, Eli Faris, menggesa kerajaan untuk merangka dasar untuk mewajibkan pembayaran allowance latihan industri. Harapan saya kepada lebih-lebih lagi kerajaan lah, pembuat dasar, supaya merangka satu polisi untuk kita mewajibkan paid internship ini kepada semua syarikat-syarikat, terutamanya syarikat JLC dan sebagainya, supaya apabila mereka masuk ambil intern, mereka dapat bekerja seperti biasa dan dapat gaji seperti biasa dan mereka merasai nikmat bekerja itu. Sebab kalau kerja tapi tiada gaji, ia tak syok lah untuk terpaksa untuk mereka bekerja. Sebelum ini, media melaporkan seorang pelajar sebuah institut pengajian tinggi IPT mengakui kehidupannya amat sukar sepanjang menjalani latihan industri kerana didakwa langsung tidak dibayar allowance oleh pihak syarikat terbabit. Sehinggakan dia terpaksa mengemis meminjam wang rakan-rakannya untuk membayar sewa bilik serta kos perjalanan pergi dan balik menjalani latihan industri. Bagi menikmati kesejukan air sungai dan suasana redup hutan tropika di sebalik cuaca panas ketika ini, kebanyakan warga kota memilih kawasan pelancongan di Hulu Langat Selangor untuk beriadah ketika hujung minggu. Selain jaraknya yang dekat, ia juga menjadi lokasi pilihan seisi keluarga untuk pelbagai aktiviti ukhuwah. Tinjauan kru kami di sekitar Hulu Langat mendapati beberapa kawasan tumpuan menerima kehadiran pengunjung berlipat kali ganda. Rata-rata hadir untuk bermandi manda dan beriadah bersama ahli keluarga. Sebab cuaca panas, sebab lagi satu kita nak healing, kita nak hilangkan stres pejabat. So kita cari tempat yang yang sejuk macam ni. Sebab kalau macam tepi laut macam panas kan. So kat tepi sungai lah. Memang nak sejukkan diri sebab memang cuaca terlalu panas sangat. Kadang-kadang pergi kerja duduk dalam OP pun dah pasal ekor pun rasa panas juga. Dia punya abu tu terlalu padat. Yelah, cuaca sekarang pun memang panas. So, macam kalau kat sini boleh spend time dengan kawan-kawan semasa dah kerja. Lepas tu dengan keadaan yang bila bekerja tu stres, tak ada masa untuk diri sendiri. So datang sini, orang kata apa, zaman sekarang orang kata healing macam tu lah. Pun begitu, ibu bapa yang ditemui akui dalam keseronokan beriadah keselamatan anak-anak dititik beratkan. Sebelum kita nak pilih tempat, memang kita dah kita dah survey dulu tempat ni. So memang kita tahu kawasan ni selamat. Kita kena selalu pantau lah anak-anak. Selalu pantau anak-anak yang tengah mandi kan. So kita tak boleh nak jauh-jauh daripada diorang lah.
Untuk rekod, setakat 16 Mei, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap 1 di 8 kawasan semenanjung Malaysia. Rentetan itu, orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga termasuk minum air secukupnya bagi memastikan tubuh kekal terhidrat. Kemeriahan Borneo Native Festival BNF bersempena Hari Keamatan dan Hari Gawai di Pasar Seni disambut meriah dengan kehadiran pengunjung terutamanya dari Sabah dan Sarawak yang merindui kampung halaman mereka. Bahkan pelancong luar turut teruja dengan persembahan khas dari Borneo itu yang menampilkan keunikan dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Penganjuran Festival BNF diadakan selama 3 hari bermula Jumaat lalu. Selain persembahan kebudayaan, pengunjung yang hadir turut berpeluang mendapatkan hasil seni kraftangan asli Sabah dan Sarawak yang dijual di gerai yang disediakan. Tampil meriah, program diselitkan dengan perarakan kebudayaan dari Dataran Merdeka ke Pasar Seni. Menurut penari Emma Koni dari Pertubuhan Sinar Wanita Sabah, penampilan khas pertubuhan itu untuk memperkenalkan salah satu tarian popular negeri di bawah bayu dikenali tarian Anggalang Mansayau dari suku kaum Murut. Keunikannya adalah gerak tari berasaskan burung helang. Tarian yang selalu dipersembahkan ketika menyambut pahlawan pulang pada masa dahulu, di mana penari-penari di kalangan wanita akan menarikan tarian ini dan konsep tarian ini adalah daripada burung helang. Jadi lenggang-lenggok adalah berasaskan burung helang. Bukan itu sahaja, tarian itu juga sinonim dipersembahkan semasa pesta keamatan di mana penduduk kampung meraihkan kegembiraan hasil menuai padi tanaman mereka. Dari Sarawak pula, Persatuan Main Gendang Asal Iban menampilkan keunikan tarian Gendang Mampat. Uniknya Gendang Mampat ni, dia mula dengan seorang players, ya. Lepas tu yang kedua, ketiga, keempat, dan bila unik dia, bila ada muzik tu digabungkan, dia memberi satu nada yang agak unik. Bagi penganjur, festival diadakan buat tahun kedua itu secara tidak langsung mendedahkan masyarakat Malaysia tentang budaya dan tradisi masyarakat Sabah dan Sarawak yang jarang ditemui. Objektif utama penganjuran ini adalah tidak lari daripada mempromosikan dan juga memperkasakan budaya di Malaysia, khusus kepada rakyat dan juga komuniti di Sabah dan Sarawak yang akan menyambutkan Pesta Keamatan pada bulan 5 dan juga Hari Gawai pada bulan 6, dan kita melaksanakan kempen ya supaya rakyat-rakyat di rantau Malaysia ini, khusus di Semenanjung, dapat memahami konteks dan juga pemahaman festival ini diadakan di Sabah dan Sarawak. Rakaman video daripada saksi menunjukkan debu tebal menyeliputi seluruh bandar Puebla, tengah Mexico, ekoran letusan gunung berapi Popocatépetl. Awal minggu lalu, beberapa sekolah turut diarah ditutup. Gunung berapi Popocatépetl terletak 72 km tenggara Mexico City dan mula aktif sejak tahun 1994. Termasuk di kawasan bandar, terdapat 22 juta orang penduduk tinggal di kawasan sekitarnya. Atas sebab keselamatan, setiap pergerakan gunung berapi terbabit dipantau saintis, alat pengimbas dan kamera. Sabtu lalu, operasi di lapangan terbang antarabangsa Benito Juarez ditangguhkan lebih 5 jam. Beberapa penerbangan dibatalkan, manakala sebahagian lagi ditangguhkan. Debu dan gas yang dihamburkan dari gunung berapi berkenaan berbahaya jika dihidu. Jika keadaan bertambah buruk, arahan berpindah secara besar-besaran dijangka dilakukan. Angkasawan wanita pertama Arab Saudi dalam ucapan pertamanya sebaik berada di ruang angkasa mahu setiap kita sentiasa bercita-cita tinggi. Menurut Rayana Barnawi, kita juga perlu yakin dengan diri sendiri. Hello from outer space. It feels amazing to be viewing Earth from this capsule. We are here feeling microgravity thanks to our Kingdom of Saudi Arabia and the leaders, King Salman and the visionary Crown Prince, Prince Mohammed bin Salman, for their support in this mission. Thanks to all SSC and whoever worked with them, Axiom, SpaceX, NASA, JAXA, ESA,
all the trainers. Special thanks goes to Sittu, my grandmothers, and to my awesome family and friends. I would like to also thank Maryam Firdaus and Ali Al-Ghamdi for their support during this mission. And to the people around the world, well, the future is very bright. And I would like you to dream big, believe in yourselves, and believe in humanity. Rayana, 34 tahun, yang juga penyelidik sel stem kanser, berlepas malam dan akan berada di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS selama 8 hari. Bersama beliau ialah 3 kru lain, termasuk angkasawan lelaki Arab Saudi, Ali Al-Qarni. Di ISS, Rayana akan memfokus pada perkembangan penyelidikan ke atas barah payudara. Laporan sukan, pembangunan peringkat akar umbi terus dipertingkatkan bagi e-sukan untuk melahirkan pelapis berkualiti. Itulah yang dititik beratkan Persekutuan E-Sukan pada penganjuran musim kedua Liga E-Mas yang berakhir semalam. 6 jenis permainan menjadi tumpuan Liga E-Mas iaitu Dota 2, PUBG, FIFA 23, Mobile Legends dan Tekken 7 bermula pada 18 Mei dan dilangsungkan dalam tempoh 4 hari. Kejohanan yang pastinya dimanfaatkan beberapa pasukan sebagai gelanggang persiapan ke peringkat lebih tinggi. Antaranya pasukan MAB Esports yang melakukan latihan selama 2 bulan untuk menghadapi saingan di Liga E-Mas ini dalam permainan PUBG. Kami setelah memenangi Liga E-Mas ni, kita orang banggalah dengan pencapaian kami sebab kita orang berlatih sehabis baik untuk persiapan untuk tournament kali ini. Akui MAB Esports, persaingan dalam Liga E-Mas juga memang bertepatan. Sebelum menyertai kejohanan PUBG Mobile Pro League Malaysia, PMP LMY bermula pada 7 Jun ini yang menampilkan 20 buah pasukan. Pada Tamasya Sukan Si Kemboja 2023 lalu, skuad e-sports negara berjaya membawa pulang 2 pingat perak dan 2 gangsa. Peningkatan ketara berbanding 1 pingat gangsa pada Tamasya di Hanoi tahun lalu. Aksi Liga Futsal Premier Malaysia MPFL memasuki minggu ke-9. Pahang Rangers dan Selangor Mac terus unggul menerajui kumpulan masing-masing. Perlawanan tumpuan minggu ini, aksi kumpulan A KPT Mustangs menentang Sabah. Perlawanan yang berlangsung di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam. Penguasaan seimbang ditampilkan KPT Mustangs dan Sabah sepanjang babak pertama. Namun, seminit sebaik aksi separuh masa kedua bersambung, Sabah berjaya memecah kebuntuan menerusi jaringan Syarul Nizam Awang Hassan. Bagaimanapun, minit ke-28, Mustangs berjaya menyamakan kedudukan hasil percubaan Anas Akashar Azman ketika perlawanan tampak berakhir dengan keputusan seri. Seminit sebelum permainan tamat, Wan Faiz Wan Zikernai memastikan kemenangan 2-1 Mustangs. Ini kemenangan kedua Mustangs dalam saingan MPFL musim ini. Badminton Piala Sudirman China membuktikan penguasaan pada saingan berpasukan campuran apabila muncul juara melewaskan Korea Selatan 3-0. Selain mempertahankan kejuaraan buat kali ketiga berturut-turut, ia juga gelaran ke-13 China. Malaysia pula berkongsi tempat ketiga dengan Jepun. Berlangsung di Suzhou Olympic Sports Centre, beregu campuran memulakan aksi final Piala Sudirman 2023. Gandingan tuan rumah Zheng Siwei, Wang Yaqiong berdepan Xiao Seung-jae, Che Yu-jung. Set pertama menyaksikan pasangan Korea Selatan menang 21-18. Namun hasil sokongan padu penyokong sendiri, Siwei dan Yaqiong bangkit mengheret perlawanan ke set penentuan selepas menang 22-20 pada set kedua. Penguasaan Siwei dan Yaqiong tidak mampu lagi dibendung lawan apabila memastikan mata pertama China menamatkan set penentuan 21-8. Giliran Shi Yuki turun ke gelanggang menentang Lee Yung Yu pada aksi perseorangan lelaki. Meskipun dijangka mudah buat Yuki menghadiahkan mata kedua China berdasarkan ranking ke-10 dunia berbanding 213 Yun Yu. Namun Yuki dipaksa bekerja keras dalam pertarungan yang berlanjutan 55 minit. China akhirnya lega mendapat mata kedua selepas Yuki menang 21-13 dan 21-17. Menerusi pemain nombor 2 dunia, An Si Yang menerusi acara perseorangan wanita nyata tidak kesampaian. Berdepan pemain keempat dunia, Chen Yufei, keyakinan Si Yang mula goyah apabila tewas set pertama 16-21. Cuba melanjutkan perlawanan ke set penentuan, Si Yang terus sukar mengatasi Yufei.
Yufei memastikan kejuaraan milik China apabila menang set kedua 22-20 selepas bertarung 57 minit. Menang 3-0, ini kali ke-13 China bergelar juara sejak acara berpasukan campuran ini diperkenalkan pada 1989. Paparan perlumbaan berbasikal menuruni bukit berkelajuan tinggi Challenge Downhill di Bandar La Paz mengakhiri Buletin Dik. Dengan itu, saya Zati Zubi, salam hormat dan kita jumpa lagi.